InsyaAllah pada malam ini Ustaz Fakhrul akan menceritakan fungsi kita satu tajuk berkaitan dengan kita saat-saat kita berada pada jadwal bersama ini, iaitu berkenaan munculan Dajjal dan munculan Dajjal bersegerakan kita. Jadi tanpa melengahkan masa, saya terangkan saja, dan dalam sesi ini insyaAllah ada tamu yang akan bergerak khusus atau hadis orang yang ingin tentang tersebut dia terus menggunakan di dalam tahun nanti dia akan kesempatan insyaAllah. Jadi sesuatu saja bagi dengan silakan kepada Ustaz teruskan jawab betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Bilakah masa datangnya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenai hanyalah ada di sisi Tuhanku. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan akan kedatangannya pada waktu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan Rais Al-Jilsah, pengacara majlis pada malam ini, sahabat saya Fadil Ustaz Sahibus Samahah Fadil Ustaz Hilmi bin Ali, merangkap Imam Masjid Al-Ghazali. Yang saya hormati pengerusi Masjid Al-Ghazali, barisan kepimpinan-kepimpinan Masjid Al-Ghazali, keseluruhan pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, Dr. Azman daripada Puitis, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Malam ni ramai sikit lah. Saya duk fikir hujan-hujan, kurang-kurang pun 5-6 orang. Tapi 50-60 orang saya ingat malam ni. Alhamdulillah ramai malam ni. Lagi ramai yang tak datang. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ni dapat kita bertemu dan kita bersua. Kita meminjamkan nikmat masa, nikmat kesihatan sebentar. Kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan dia merupakan pahala jihad kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bukan senang Ustaz Ilmi kita nak datang hujan-hujan. Ada orang dia senang pergi masjid naik motor lah, malas naik kereta. Tapi bila hujan dia kena start kereta juga, dia datang ke masjid. Mudah-mudahan besar pahala dia tuan-tuan.
Alhamdulillah pada malam ni kita diberikan tajuk, Ustaz Ilmi dia berikan saya dalam 4 tajuk. Jadi saya pilih tajuk pada malam ini ialah saat kemunculan Dajjal. Lebih kurang begitulah. Saya sengaja pilih tajuk ni sebab kebanyakan tajuk yang saya dapat ni tajuk yang mudah digoreng. Jadi tajuk malam ni Dr. Azman dia tak boleh goreng. Jadi saya terpaksa buat homework. Jadi alhamdulillah dapat maklumat. Mudah-mudahan malam ni apa yang kita sebut pada malam ni tuan-tuan semuanya bersumberkan hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan kemunculan, apa yang dibawa, apa yang diperjuangkan, apakah kesan, apakah golongan yang akan mengikut satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikenali sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita membicarakan tentang hadis berkaitan dengan akhir zaman, ada satu orang sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia ni spesifikasi dia berkaitan dengan hadis akhir zaman. Tuan-tuan mesti kenal dengan insan ni. Dia dikira sebagai pemegang rahsia akhir zaman. Sahabat-sahabat Nabi bila nak tahu apa yang berlaku yang diperkatakan oleh Nabi berkaitan dengan akhir zaman, sahabat-sahabat dia akan merujuk kepada seorang sahabat ni. Walaupun dia ni bukan antara terkenal dengan orang kanan yang sentiasa dengan Nabi, tetapi secara tak langsung dia adalah orang yang paling utama dalam rujukan, dan dia rapat dengan Nabi dan dia pemegang kepada rahsia akhir zaman. Tidak lain dan tidak bukan sahabat ini yang diberi nama Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah Al-Yaman dia pemegang rahsia akhir zaman. Nak tahu apa yang berlaku di akhir zaman, sahabat akan rujuk kepada seorang sahabat ni namanya Huzaifah Al-Yaman. Itu sekadar maklumat kita tuan-tuan. Jadi saya nak membacakan satu daripada petikan kata-kata ada satu orang ulama yang cukup hebat, Asy-Syekhul Mubarakfuri, di dalam kitab yang disusun Tuhfatul Ahwazi. Ada menyebutkan tentang berkaitan dengan akhir zaman, bagaimana yang nak dikatakan berlakunya akhir zaman dan apa kaitannya dengan Dajjal dan bila Dajjal itu akan keluar mengikut akhir zaman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum ni saya ingat kita pernah mengupas berkaitan bilakah bermulanya akhir zaman. Kita telah sebut akhir zaman itu Nabi kata dia telah bermula pada zaman Nabi SAW. Dia bermula pada zaman Nabi sewaktu Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Nabi kata akhir zaman nanti kamu akan dapat melihat, bermula fasa akhir zaman, kamu akan dapat melihat 5 bentuk fasa pemerintahan. Fasa pemerintahan yang pertama, Nabi kata fasa pemerintahan nubuwah, fasa pemerintahan aku, kata Nabi SAW. Nabi memerintah umat Islam 23 tahun. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, kemudian Nabi mendirikan kerajaan Islam yang pertama di kota Madinah selama 10 tahun. Lebih kurang 10 hijrah Nabi wafat. Itu pemerintahan pertama. Kata Nabi, habis pemerintahan yang pertama, kamu akan dapat melihat fasa pemerintahan yang kedua. Dipanggil sebagai fasa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, para sahabat yang 4 tu. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia memerintah umat Islam 2 tahun setengah, 2 tahun 6 bulan. 2 perkara yang cukup besar jasa Abu Bakar As-Siddiq ketika memerintah. Dia telah memerangi golongan murtad dan telah memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku akan memenggal ataupun memancung kepala orang yang memisahkan solat dan zakat. Sesiapa yang pernah membayar zakat pada zaman Nabi, kemudian pada zaman aku dia tak bayar zakat, aku akan perang dia. Kerana apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, kerana zakat itu adalah hak harta. Dia berjuang. Tak lama memerintah 2 tahun 6 bulan dia wafat.
diganti oleh khalifah yang kedua Sayyidina Umar 10 tahun. Pilihan raya kita 2 penggal lah lebih kurang, 2 penggal. Pegang 2 penggal tak lama juga, 10 tahun dia pegang. Bukan dia dijatuhkan, tak, tetapi dia dibunuh ketika solat. Habis wafat Saidina Abu Umar, kemudian diganti oleh Saidina Utsman, pun wafat, meninggal ketika melakukan ibadah sedang membaca Al-Quran. Kemudian digantilah oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi kata 2. Habis Khulafa Ar-Rasyidin, nanti kamu akan dapat melihat fasa pemerintahan yang ketiga. Apa dia? Fasa pemerintahan sistem warisan. Kerajaan Umayyah, tuan-tuan tengok sistem warisan daripada atuk pergi kepada anak, pegang jawatan pergi kepada cucu. Ni kerajaan-kerajaan dulu dia mengamalkan sistem warisan. Kalau tuan-tuan pernah membaca sirah-sirah terdahulu, banyak atuk pegang turun kepada anak, turun kepada cucu dia pegang. Kerajaan Umayyah, berapa tahun dia memerintah kerajaan Umayyah? Saya ingat 92 tahun. Diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah, 14 orang khalifah yang menerajui kerajaan Umayyah. Jatuh kerajaan Umayyah, naik satu kerajaan Abbasiyah. Lama kerajaan ni, 500 tahun lebih, yang diasaskan oleh Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah, yang mengambil bersempena nama kerajaan ini bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersempena dengan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. 37 orang khalifah. Kemudian turun kerajaan ni, naik beberapa kerajaan sistem warisan yang lain. Yang ketiga, Nabi kata akan jadi lagi pemerintahan yang keempat, kamu akan lalui pemerintahan kuku besi. Pemerintah yang naik, dia menyusahkan rakyat. Pemerintah yang naik, rakyat berasa tertekan, rakyat berasa tak seronok, rakyat berasa stres. Contoh, dan Nabi sebut habis fasa pemerintahan tu akan masuk fasa pemerintahan yang kelima, uskut sakata. Nabi diam. Sahabat kata, ya Rasulullah, lepas tu apa? Dia kata, Nabi SAW kata, Rasulullah bersabda, itulah kiamat. Maknanya tuan-tuan, kita sekarang berada fasa pemerintahan yang keempat, fasa pemerintahan yang penuh dengan pendustaan, fasa pemerintahan yang penuh dengan fitnah, fasa pemerintahan yang berada di penghujung sangat-sangat akhir zaman, dan satu masa nanti Islam akan ditegakkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Khaldun dalam teori dia, kita sekarang semakin hampir dengan pengakhiran pentadbiran para ulama, pengakhiran, dan kita Islam akan ditekan tidak lama lagi. Bermulalah perkara-perkara yang hari ini akan mencabar agama Islam, dan imej Islam akan diburukkan oleh orang-orang tertentu, khususnya untuk menunjukkan betapa hina dan kejinya Islam. Ini tuan-tuan, itu zaman dia, kita berada pada zaman dia. Kata Syekh Mubarakfuri, a'lam anna riwayatin qad ikhtilafi fi tartibil ayah 10 walad ikhtalafa ahlul ilm fi tartibiha faqad qila inna awwal al-ayati ad-dukhan thumma khurujud dajjal thumma nuzulu Isa alaihi salam thumma khuruju Ya'juj wa Ma'juj thumma khurujud dabbah thumma tul'u syamsi min maghribiha fa innal kufara yuslimuna fi zamani Isa alaihi salam hatta takuna da'watu wahidah. Apa kata Syekh Mubarakfuri? Dia menyebutkan dalam Tuhfatul Al-Ahwazi, dia sebut, ketahuilah bahawa riwayat-riwayat berkaitan dengan tanda-tanda besar kiamat telah menjadi perselisihan tentang susunan tanda-tanda yang 10, yakni tanda-tanda besar kiamat. Untuk itu telah berselisih para ilmu dalam menentukan susunan. Maka telah dikatakan bahawasanya tanda kiamat yang pertama adalah asap yang keluar sebelum keluarnya Dajjal. Dajjal akan keluar selepas asap keluar daripada perut bumi. Kemudian keluarlah Dajjal.
Selepas Dajjal, maka katanya akan turunlah Nabi Isa alaihi salam. Sebab Nabi Isa ni dia belum wafat. Ada ulama sebut ada 3 makhluk yang dia termasuk dalam golongan munzarin. Golongan munzarin ni golongan yang Allah Ta'ala tangguhkan ajal dia. 1 baik, 2 jahat. Yang pertama Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dia belum wafat, tuan-tuan, dia belum wafat. Sebab itu tuan-tuan, kalau dengar ustaz cerita tentang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj, maka Nabi Muhammad dia bertemu dengan Nabi Isa AS pada langit yang kedua ke ketiga, kalau tak silap saya. Hidup. Dia akan turun, bila dia turun? Dia akan turun selepas Nabi Isa AS. Saya kata dengan Ustaz Helmi nak guna slide malam ni. Udah tak menyempat nak menyiapkan slide. Kelang kabut dekat sekolah, tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada pengalaman pergi ke Masjidul Aqsa, pergi ke pengalaman pergi Masjid Al-Aqsa ataupun dipanggil sebagai Baitul Maqdis, tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh cek. Tuan-tuan type saja Baitul Maqdis, tuan-tuan akan dapat melihat satu bentuk petak. Dalam tu ada 2 kubah yang besar. Yang pertama kubah kuning, yang kedua kubah warna hitam. Kubah hitam tu Masjid Al-Aqsa, kubah kuning tu dipanggil Dome of the Rock. 200 meter dari kepada kubah hitam itu tempat Nabi Mi'raj. Di sebelah kanan, di sebelah kalau tuan-tuan menghadap Dome of the Rock tempat Nabi Mi'raj, di sebelah kiri. Mana sebelah kanan tuan-tuan lah, di sebelah kiri saya ni terdapat satu pintu yang dipanggil sebagai Babul Lut, pintu Lut. Pintu Lut itu adalah pintu bagaimana bila Nabi Isa alaihi salam diturunkan, dia akan melalui pintu tersebut, dia akan sembahyang dan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Sekarang tuan-tuan, orang Yahudi dulu dia simen pintu tu. Dia takut Nabi Isa masuk ke pintu tu, dia simen habis. Dia ingat Nabi Isa tu bukan kaleng-kaleng, tuan-tuan. Dia Nabi. Bila dia turun sahaja, orang akan declare dia Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam bersama dengan pengikut dia akan mengiringi waktu subuh. Waktu itu kata ulama, dia akan masuk ke Masjid Al-Aqsa, hampir nak solat subuh, maka azan pun dilaungkan. Bila azan dilaungkan, imam Masjid Al-Aqsa, bila orang bai'ah itu Nabi Isa, dia akan memberikan Nabi Isa menjadi imam. Nabi Isa tolak, kata Nabi Isa tolak, kemudian Nabi Isa menyuruh imam Masjid Al-Aqsa menjadi imam. Waktu itu Nabi Isa duduk belakang. Betapa mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis salat, Nabi Isa keluar daripada Masjid Al-Aqsa, dan ketika itu Dajjal segera menuju ke Baitul Maqdis, maka matilah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Ini tuan-tuan. Kemudian selepas turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj, ini kita bagi tajuk lain lah tuan-tuan. Tajuk malam ni Dajjal. Panjang saya nak cerita tentang Dajjal. Jadi kemudian keluarlah Ad-Dabah. Tuan-tuan pernah dengar Dabah? Tuan-tuan pernah dengar kan? Nanti kita bagi tajuk dia Dabah. Tapi jangan panggil saya, panggil ustaz lain cerita. Ya? Baik tuan-tuan, kemudian terbitlah matahari daripada sebelah barat kerana orang kafir memasuki Islam pada zaman Nabi Isa alaihissalam, sehingga dakwah ini menjadi satu. Banyak hadis berkaitan dengan Dajjal. Jadi malam ni kita nak sebut ada beberapa perkara tuan-tuan. Yang pertama kita nak tanya, apa dia Dajjal yang sebenar? Dajjal ni apa? Golongan munzarin yang pertama hidup Nabi Isa AS. Allah Ta'ala tangguhkan ajal dia. 2 makhluk jahat. Yang kedua siapa? Yang pertama Al-Masihid Dajjal. Yang kedua, siapa yang hidup tak mati-mati tuan-tuan, sampai hari kiamat dia tak mati. Hari kiamat baru dia mati. Iblis dan syaitan. Ada satu ulama menyebutkan ada satu makhluk lagi yang baik Allah Ta'ala tangguhkan ajal dia, Nabi Khidir alaihi salam. Tapi berlaku beberapa perselihan para ulama. Ada yang kata Nabi Khidir itu adalah wali Allah, ada yang kata dia adalah Nabi yang diangkat oleh Allah. Tapi pendapat yang kuat menyatakan dia adalah seorang Nabi. Baik, itu kita tak nak sebutlah. Baik. Bila kita membicarakan tentang Dajjal dari segi bahasa maknanya Dajjala.
Dajalah bermakna ni tuan-tuan menutup sesuatu. Menutup sesuatu maknanya menutup tentang kebaikan. Makna yang keluar daripadanya adalah tentang keburukan. Sebab itu kita kalau marah orang, dulu kita akan bagi dajjal kamu ni. Kami orang Melaka tuan-tuan, kalau marah orang, dajjal dia kena. Dia pun tak tahu dajjal tu binatang apa. Betul tak? Kena tuan-tuan kalau duduk kat Melaka tuan-tuan, kena maki perkataan dajjal tu jadi biasalah. Betul? Saya lama tak balik kan, bila balik-balik kena mampus tu rasa tajam. Tapi kita orang Melaka jiwa kental, nak buat macam mana? Lama tak jumpa kau, ingat kau dah mampus. Tuan-tuan tak terasa tuan-tuan. Jadi kita pun, tu bahasa aku, lupa. Bila duduk Sarawak ni rasa sopan, tuan-tuan. Kan? Ni orang Melaka tuan-tuan. Dajjal kau, Dajjal ni apa? Dajjal ni menutup tentang kebaikan. Maknanya tuan-tuan, Dajjal ni dia sentiasa yang keluar daripada adalah pembohongan, penafian tentang kebenaran. Orang yang kuat bohong tak salah tuan-tuan panggil dia Dajjal. Sebab itu adalah nama kepada sifat tersebut. Dajjal ni apa dah? Pembohong, pendusta, tu Dajjal. Sebab itu tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dari segi istilah, Dajjal dikenali dengan beberapa sifat yang dikhabarkan oleh Nabi. Yang kita nak sebut banyak hadis Nabi tuan-tuan, saya sebut 4 perkara sahaja. Jadi yang pertama Nabi sebut Dajjal itu adalah satu orang daripada seorang manusia yang dicipta dan dihidupkan oleh Allah SWT. Maknanya Dajjal itu dia adalah seorang manusia, dia bukan jin dan dia bukan syaitan. Dia manusia. Dia manusia. Pertama Nabi sebut dia ni manusia. Hadis sahih. Yang kedua, udahlah nama manusia, Nabi sebut rambutnya kerinting dan kusut masai. Tuan-tuan jangan tengok orang sebelah. Dia kata, ni kerinting elok ni. Ni lah kot, takkan pergi masjid pula. Atau bukan. Rambut dia kerinting dan kusut masai. Nombor 2. Yang ketiga, Nabi sebut sebelah matanya buta. Tuan-tuan, baru ni berapa tahun lepas lah tuan-tuan tengok dah. Ada dalam internet seorang bayi dilahirkan mata satu duduk tengah-tengah, bayi perempuan. Saya ingat di India apa lahir bayi ni. Bayi perempuan, mata tengah, orang kata telah lahirlah anak Dajjal. Tuan-tuan, hadis Nabi sebut Dajjal ni laki-laki. Orang perempuan dia tak jadi Dajjal lah tuan-tuan. Dajjal ni laki dan dia datang pada manusia. Dia bukan ada mata satu. Nabi kata dia ada 2 mata, satu mata dia ni cacat. Mata belah kiri ni ada sebahagian ulama sebut berdasarkan tafsir beberapa hadis Nabi, ada yang kata mata belah kiri Dajjal ni tak nampak terus, tak nampak. Dan mata belah kanan dia sebesar biji anggur, nak terkeluar sedikit dan dia melihat dengan mata tersebut macam ni. Dia tengok macam ni. Mata dia macam buah anggur kecil, maka tersemul sedikit lalu dia tengok macam ni. Dajjal ni dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Manusia. Rambut dia kerinting, badannya gempal. Dalam sebahagian riwayat hadis Nabi sebut kakinya bengkok sedikit. Maknanya tak handsome lah kata orang, tak handsome. Tak kacak. Mana datang Dajjal ni? Ada sebahagian ulama pula, rupanya dia buat kajian. Bapa Dajjal ni tuan-tuan, dia seorang ahli sihir yang cukup hebat. Dan mak dia juga seorang pengamal sihir yang cukup hebat. Minta maaf saya sebut, mereka melakukan hubungan sewaktu isteri dia dalam keadaan yang sedang haid, maka mengandunglah mak Dajjal, maka lahirlah anak yang bernama Dajjal. Yang ada sebagian ulama sebut kaedah bagaimana lahirnya Dajjal. Baik. Yang keempat, Dajjal tertulis kata Nabi di dahinya perkataan kafara. Boleh baca kafir, boleh baca kufur, boleh baca kifar. Kafara. Tuan-tuan, bila Nabi menyampaikan mimbar, saya ambil daripada satu hadis Nabi Fatimah Al-Qais radhiyallahu an, dia menyebutkan tentang bagaimana Nabi ketika membacakan khutbah, Nabi mengumpulkan para sahabat, Nabi bicarakan tentang Dajjal.
Nabi kata Dajjal itu dia bukan keluar, dia akan keluar, dia berada di timur, negara timur. Nabi tunjuk dengan jari dia. Timur di Madinah. Maka dilihat ketika itu yang berada di sana adalah satu tempat yang dipanggil sebagai sekarang ini lebih besar. Kata ulama berpendapat dia datang daripada, akan muncul daripada satu negara yang dipanggil negara. Cuba teka negara mana tuan-tuan? Bila suruh teka, tuan-tuan pun meneka lah. Duk meneka Sabah, duk meneka Brunei. Daripada negara Iran dan Iraq. Tapi lebih kuat kata dia daripada negara Iran. Sekarang 2016, 2017 mereka buat satu kajian berkaitan di Iran. Di Iran pada 10 tahun, 15 tahun lepas dah ada satu barisan ketenteraan di Iran yang memegang kepala, diikat kepalanya dengan kain berwarna hitam, lalu ditulis di kain itu adalah kafarah. Ada, dia orang buat satu kajian. Dan tentera Dajjal yang pertama akan mengikut Dajjal adalah orang Yahudi yang berada di sana. Seramai 70,000 orang akan ikut. Dengan Nabi sebut akan bersama dengan Dajjal waktu itu. Bila Nabi keluar, 70,000 orang ni akan support dan dia akan bergerak sekali. Baikkan kita tengok lebih detail. Ada tak orang yang pernah tengok Dajjal? Confirm Dajjal tak keluar daripada Malaysia. Tuan-tuan jangan risau. Dia duk fikir takutlah dia keluar kot belah jalan depo, belah tepi. Dia risau. Tak ada. InsyaAllah Dajjal tak keluar kot ni tuan-tuan. Dia belah-belah ni, belah Iran. Ada satu hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Nabi menceritakan ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal secara live pada zaman Nabi SAW. Lama dia hidup ni Dajjal. Iaitu diberi nama sebagai Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni tuan-tuan, dia ni orang Nasrani yang berasal daripada Palestin. Dia menaiki satu kapal yang besar bersama dengan 30 orang. Dua kabilah yang cukup hebat bersama dengan Tamim Ad-Dari. Dia berlayar. Dalam hadis ni panjang, cukup panjang. Tuan-tuan balik, tuan-tuan baca hadis ni tuan-tuan. Memang cerita dia cukup panjang. Nabi cerita detail apa yang ditanya oleh Dajjal. Tuan-tuan, Tamim Ad-Dari ni dia naik di atas kapal bersama dengan 2 orang, bersama dengan 30 orang dia punya pengikut dia lah. Berlayar di lautan, maka di lautan tersebut mereka menyatakan terumbang-ambing di lautan sampai tak tahu ke mana arah tujunya kapal mereka. Selama sebulan mereka berada di atas lautan, tiba-tiba kapal mereka terhampir dengan satu pulau dan mereka ketika itu menjatuhkan perahu mereka. Mana kapal tu besar, dalam kapal tu ada perahu, mereka turunkan perahu, mereka menghampiri dan memasuki pulau tersebut untuk mencari bahan keperluan asas, cari air bersih, cari makan apa semua ni. Dalam hadis disebut tuan-tuan, 30 orang ni pun turun. Ni waktu ni mereka ni bukan Islam. Bukan Islam, belum Islam. Dia balik Madinah baru dia ni masuk Islam. Tuan-tuan, bila dia sampai dekat sana tuan-tuan, tiba-tiba bila naik saja 30 orang ni, kata Tamim Ad-Dari, dia melihat ada satu makhluk. Satu makhluk ni dia ni berbulu keseluruhannya. Berbulu keseluruhannya sambil makhluk tadi berkata kepada mereka yang 30 orang ni, kamu ni datang daripada mana? Min aina antum? Kamu ni datang daripada mana? Kata Tamim Ad-Dari, kami daripada Jazirah Arab, kami berada di lautan, terumbang-ambing, jadi kami berlabuhlah kapal di sini, kami pun turun di pulau ni. Dan kata Tamim Ad-Dari, kami tak tahu mana depan, mana belakang, mana ekor dan kepala, semua badan dia berbulu. Kemudian Tamim pun tanya makhluk tadi. Tanya dia, kamu ni benda apa? Kamu ni benda apa? Kata makhluk tadi, aku adalah Al-Jassasah. Al-Jassasah dalam hadis disebut, ada ulama kata antara makna Al-Jassasah adalah nama seekor iblis. Tuan jangan bagi nama anak kot tu. Macam sedap je bunyi dia.
Mana dapat nama Al-Jassasah ni Pak Cik bagi nama nak? Alhamdulillah dalam hadis ada cerita pasal Al-Jassasah tu, nama setan tu. Nama iblis. Nama iblis. Al-Jassasah. Tuan-tuan, kalau unta, sahabat kenal tak unta? Kenal. Kalau singa, sahabat kenal tak singa? Kenal. Kalau harimau, kenal. Tapi sahabat Tamim Ad-Dari kata, ni benda apa? Kalau dia ni unta, kalau dia ni singa, Tamim Ad-Dari, kamu singa. Jenis apa? Dia boleh tahu. Sebab apa? Kalau tuan-tuan type dekat National Geography dan tuan-tuan melihat 1400 tahun dulu tuan-tuan, bagaimana negara Madinah kelilingnya dihutani dengan hutan-hutan yang cukup tebal. Bila hutan tebal, makna ada zirafah pula, ada gajah dalam dia. Dalam hutan itu ada apa? Ada singa, dalam hutan itu ada rusa. Sahabat dia kenal binatang-binatang, tapi bila dia tengok benda ni, dia kata, ni benda apa? Al-Jassasah tu apa? Dia tanya. Al-Jassasah ni pun tak menjawab. Lalu dia kata kepada Tamim Ad-Dari dan juga 30 orang yang lain, dia kata, di dalam sana ada satu orang manusia yang sedang menanti-nantikan berita daripada kalian. Oi, suspend tuan-tuan. Kata Tamim Ad-Dari, ni pulau apa? Tak? Yang ni pulau apa nama dia? Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila disebutkan tentang lelaki tadi 30 orang tadi, dia pun masuk. Bila dia masuk saja dalam gua tersebut, dia dapat melihat, kata Tamim Ad-Dari, dia dapat melihat ada satu orang manusia yang bertubuh sasa, yang telah diikat dengan rantai besi yang cukup kemas. Ni hadis sahih, dia cerita tuan-tuan. Kata Tamim Ad-Dari, dia menunjukkan bagaimana lelaki tadi diikat umpama sebegini tuan-tuan. Kakinya merapat ke dada dan tangannya sebegini, lalu diikat dengan rantai besi yang dilihat seperti cukup kuat. Kemudian Jassasah tu bawa dia, nampak lelaki tadi. Kemudian lelaki yang kena ikat tadi, kamu tanya, kamu semua daripada mana? Kata mereka, aku daripada Jazirah Arab, naik ke atas kapal lalu tersesat di lautan, jadi kami berlabuh di sini dan mencari keperluan yang patut. Kata lelaki tadi, dia tanya kepada 30 orang tadi. Dia kata, wahai kalian, aku sangat menantikan maklumat daripada kamu dan menantikan berita daripada kamu. Ada 4 perkara menurut hadis yang sahih ini disebutkan. Kata lelaki tadi, beritahukan aku tentang pohon-pohon yang berada di daerah Baisan. Pertama, daerah Baisan. Daerah Baisan ni tuan-tuan terkenal dengan pokok-pokok kurma yang cukup banyak mengeluarkan hasil. Kata Tamim Ad-Dari, dia kata di Baisan masih lagi terlalu banyak pokok pohon kurma yang mengeluarkan hasil. Kata lelaki yang kena ikat tadi, satu hari nanti bagaimana di Baisan tidak akan mengeluarkanlah hasil daripada pohon-pohon di sana. Sekarang ini, tuan-tuan type dekat dalam Google, Baisan bukan tak mengeluarkan hasil, sekarang dia dah licin, tarah dah tuan-tuan, pokok pun dah kurang, dah tak ada dah. Disebut. Satu masa nanti bila Baisan dah tidak mengeluarkan buah-buah daripada pokok-pokok kurma, aku akan keluar satu hari nanti. Satu. Kemudian dia tanya lagi kepada 30 orang, bagaimana dengan Tasik Galili? Tasik Galili. Kata sahabat 30 orang ni, dia kata airnya masih lagi melimpah ruah. Kata lelaki tadi, satu hari nanti Tasik akan semakin lama semakin mengering dan aku akan keluar saat tu. Tasik Galili ni di mana tuan-tuan? Di mana Tasik Galili? Di Palestin, di Israel. Palestin dengan Israel ni, dia orang ni duduk sekali tuan-tuan. Asal bukan tanah Israel, laknatullah, dia adalah asal tanah Palestin. Susah tuan-tuan nak masuk Palestin sekarang. Itu susah. Pertama, Yahudi jaga dekat Masjid Al-Aqsa. Tu yang bila saya ceramah dekat Johor tu, ada brother tu dia mengamuk tuan-tuan. Habislah ustaz, habis. Terkejut saya tuan-tuan. Saya kata, Pak Long, apa yang habis? Habislah, tak boleh kita semayang lagi Masjid Al-Aqsa dah. Yahudi jaga habis. Oh, dia marah.
Saya kata masjid tempat sendiri Yahudi tak jaga pun dia tak datang. Nak pergi Masjid Al-Aqsa yang Yahudi jaga tu, habis. Dia kata habis. Dia kata masjid kampung Yahudi tak jaga pun dia tak pernah sampai. Ni nak pergi masjid yang Yahudi jaga kat sana tu. Nama saya Muhammad Fakhrul Islam. Ada Muhammad, ada Islam. Sampai dekat border, saya tidur dekat Amman satu malam. Saya masuk Palestin melalui Jordan. Kemudian lalu dekat kota paling lama di dunia, kota Jericho, hampir 10,000 tahun lebih. Saya masuk melalui situ lah. Masuk dekat tu sampai dekat border Israel lah. Sampai kat border Israel tu, kaunter tu dia baca nama saya dekat pasport tu, dia baca lah. Dia tunjuk kat kawan dia tunjuk Muhammad. Lepas tu dia tunjuk Islam. Dah memang nama aku Muhammad Fakhrul Islam. Cuma dia tunjuk kat kawan, ada Muhammad, ada Islam. Dia ambil pasport dia kata you wait here, duduk kat sana. Saya kata duduk kat sana, ada seorang orang Terengganu. Pak cik tu diikut rombongan lah. Saya pun bawa rombongan juga, dia ikut rombongan. Ada lebih kurang dalam 20 orang kot dia bawa. Dia bukan dia bawa, dia ikut travel lah. Tapi dia tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab dia ada janggut. Ustaz Ilmi balik awal. Dia ada janggut. Janggut dia ni bukan janggut biasa pun, janggut panjang tu. Dia kata, hai ni tabligh mana pula ni? Dia duduk sana. Saya tanya orang, abang daripada mana? Daripada Terengganu. Aish, memang tak boleh masuk. Dia kata, boleh Ustaz, sebelum saya ni, dia orang ni masuk. Saya seorang yang sangkut ni. Habis yang dalam tu, dia kata takkan nak tinggalkan saya. Kemungkinan kalau saya tak dapat masuk, semua akan keluar balik lah. Abang dah berapa lama duduk sini? Dia dah 4 jam duduk. Kena tahan 4 jam, tak bagi masuk. Sajalah dia tak bagi orang Islam masuk sana tengok apa yang berlaku di sana. Saya kata kalau abang ni 4 jam, nama abang pun Ibrahim, nama saya Muhammad Fakhrul Islam. Dia kata ustaz lagi lama, dia kata. Baik. Ni kacau. Saya kata takkan kot. Dia kata ustaz, tak mustahil. Sebelum saya ada hamba Allah tu 8 jam dia kena tahan. Lala dia punya grup balik Jordan. Dia tahan, tak bagi masuk. Dia menyukarkan. Jadi saya kata macam mana saya nak buat? Saya pun tuan-tuan pergi pergi dekat kaunter. Saya kata where's my passport? Mana pasport saya? Dia ambil pasport. Dia kata you wait here, kamu tunggu kat sana. Lepas 5 minit saya datang balik, mana pasport? Dia kata you wait here. Dia marah. 5-6 kali kita pergi, dia baling pasport. Dia kata nak masuk. Macam dah rimas lah. Kita pun masuk, ikut grup saya semua dapat masuk lah. Saya orang last. Satu driver tu dibawa saya, namanya Abdul Rahman. Saya tengok dia punya IC tuan-tuan, dia tak ada nama Palestin. Tuan-tuan tahu tak dia tulis apa? State of Israel. Dahsyat tuan-tuan. Dia dah tukarkan Palestin kepada Israel. Punya dahsyat orang Israel. Saya kata dekat dia, ini Palestin ke Israel? Dia kata hada Palestin. Dia kata Israel mal'un. Saya kata mal'un tu bahasa apa? Bahasa kita ke mal'un tu, rupanya dia orang pun panggil mal'un. Mal'un. Dia kata Israel la'natullah. Baik tuan-tuan, kita bagi laluan azan ke? Bagi laluan azan, insya-Allah kita akan sambung. Baik, insya-Allah kita sambung tuan-tuan. Dekat Palestin, tuan-tuan kalau ada rezeki, tuan-tuan pergilah ziarah Palestin. Mekah, Madinah, tuan-tuan sampai dah, cari duit lepas ni, tuan-tuan pergi ziarah ke bumi Palestin. Baik, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi dekat belah Jordan, masuk saja Palestin, tuan-tuan akan masuk travel, akan masuk bawa satu tuan-tuan pergi dekat satu laut yang dipanggil sebagai laut mati. Tuan-tuan pernah tengok tak laut mati? Laut mati ni dia punya masin dia, sebab itu saya dulu waktu pergi itu tak tahu. Rupanya Tasik ni, tempat ni tuan-tuan tak payah ziarah lah. Ni tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum Lut yang melakukan hubungan sunsang. Allah Taala tenggelamkan dia di dasar bumi. Sekarang ni dipanggil sebagai laut mati. Dia punya masin, tahap masin dia tuan-tuan berenang sampai ke tengah pun tuan-tuan tak tenggelam. Ni. Mun tuan-tuan berenang setempat, jenis berenang setempat, tahu tak? Tuan-tuan jenis berenang setempat. Mana berenang setempat ni memang tak pandai berenang, duk berenang macam tu, tak bergerak tu. Boleh belagak bila tuan-tuan pergi dekat laut mati, tuan-tuan belagak sampai ke tengah. Boleh. Ambil gambar. Boleh tuan-tuan. Laut mati Baik tuan-tuan. Kata makhluk tadi, dia kata satu masa nanti Tasik Galili ni akan
berada satu paras yang surut akan mengering. Tuan-tuan type dekat maklumat dalam peta, tuan-tuan, maklumat sahih 2014. Tasik ini sedang nampak dasar-dasarnya, mana air telah mengering. Sekarang ini kerajaan Israel laknatullah, dia pam air daripada luar supaya penuhkan balik tasik tu. Supaya apa? Dia pun takut tentang akhir zaman ni, kemungkinan berlaku pada hadis Nabi SAW. Baik. Kemudian dia tanya Nabi, dia tanya makhluk, dia tanya 30 orang tadi berkaitan dengan soalan yang keempat. Dia kata, bagi tahukan kepada aku, ada tak seorang Nabi yang dia ni ummi, tak pandai membaca dan tak pandai menulis? Kata 30 orang, Tamim Ad-Dari, dia kata, ya, itu Nabi Muhammad SAW. Kata dia ni, adakah setiap peperangan dia akan mengepalai peperangan dan dia menang? Dia kata, ya, Muhammad SAW, Nabi Muhammad setiap kali perang dia menang. Dia kata, ketahuilah, maka beruntunglah barang siapa yang mengikut kepada Nabi Al-Ummi ini, satu hari nanti aku akan keluar. Kemudian Tamim Ad-Dari pun tanya, kamu ni siapa? Maka lelaki tadi jawab, aku adalah Al-Masihid Dajjal. Tak takut tuan-tuan, dia tak lari. Kita ni kalau sebut pasal Dajjal lari tu. Dia kata jangan lalu kat lorong tu, Dajjal atas pokok. Ya ke? Lari tuan-tuan, dia tak ikut laluan. Al-Jassasah pun ni orang Arab, dia punya berani tuan-tuan, nampak makhluk yang tak pernah lihat. Dia boleh tanya, ni benda apa? Depan mata, ni benda apa? Makhluk tu pula bercakap, bukan manusia, bukan binatang. Dia tak tahu nak terjemah macam mana tuan-tuan. Kamu ni apa? Dia kata, aku al-Jassasah. Dia adalah Jassasah. Ada sebagai pendapat kata dia adalah iblis. Kita kalau makhluk yang kita kenal, kalau bercakap dengan kita pun kita tak tentu arah hidup tuan-tuan. Betul tak? Keluar naik motor ada lembu tepi jalan. Dia kata, hai, awal balik tak tunggu habis kuliah ke? Tuan-tuan nak jawab ke? Tuan-tuan naik motor lari tuan-tuan. Dia kata bercakap pula lembu ni. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, saya sebut ada beberapa perkara daripada Huzaifah Al-Yaman yang disebut oleh hadis Muslim. Ni saya baca semua hadis, saya tak baca dia punya sanad dia, kita baca sama-sama dia punya makna supaya dalam hadis ini banyak menceritakan tentang apakah fitnah Dajjal yang patut kita ketahui. Apa dia? Dajjal ni semakin dia nak dekat keluar ni, ada benda-benda yang dia akan kuasai, dan bila dia keluar, apa yang tuan-tuan kita semua akan lalui. Dia hidup tak lama tuan-tuan. Nabi sebut dia hidup 40 hari je. Dajjal keluar, dia Allah Ta'ala tahan dia punya umur beribu-ribu tahun. Dia keluar saja, hidup dia 40 hari, dia boleh merosakkan semua umat Nabi Muhammad SAW yang fasik, yang munafik, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang selamat sahaja adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kata Huzaifah Al-Yaman di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Dajjal ni mempunyai mata yang cacat, kerinting rambutnya, dan bersamanya dia membawa syurga dan neraka. Ketahuilah, maksud dia Nabi sebut syurga bagi Dajjal, dia menunjukkan syurga itulah neraka, dan neraka itu adalah syurga. Dia letakkan di atas tapak tangannya, maka dia menunjukkan ini adalah syurga. Ketahuilah, orang yang ikut dia dengan syurga waktu itu sebenarnya menjerumus ke dalam neraka. Ini satu bentuk penafian. Satu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia kata lagi, dia akan membunuh satu jiwa, kemudian dia menghidupkan balik. Ada orang-orang yang beriman, bila nampak Dajjal, mereka menyatakan, wahai Dajjal, kami telah tahu dah apa yang Nabi kami sebut, kamu adalah Dajjal, penipu besar. Kami tak percayakan kamu, wahai Dajjal. Kata Dajjal, dia kata, apakah pendapat kamu jika aku bunuh dia ni? Dia cakap dengan semua orang, aku bunuh yang bercakap ni, kemudian aku hidupkan dia balik. Dajjal buat tuan-tuan. Dajjal matikan dia, kemudian Dajjal hidupkan dia balik. Orang ketika itu yang rapuh iman, dia percaya Dajjal itu adalah Tuhan yang sebenar. Tuan-tuan,
Magic tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala berikan satu kuasa. Kita akan berhadapan dengan Dajjal. Dajjal kata, aku akan sampai pada semua tempat yang berada di atas muka bumi Allah, kecuali dua tempat, iaitulah Mekah dan Madinah. Mekah Madinah dia tak boleh masuk sebab kata Nabi ada malaikat yang menjaga Mekah dan Madinah punya mulianya. Sebab itu Nabi hentak dia punya tongkat. Nabi kata Taibah, Taibah, Taibah. Bumi Madinah ini adalah bumi yang cukup baik, cukup baik, cukup baik. Mekah dan Madinah Dajjal tak boleh masuk tuan-tuan. Tuan-tuan bila Dajjal keluar rebutlah tiket fly nak pergi Mekah. Tak? Dajjal tiup kapal terbang hilang terus tuan-tuan. Ni fitnah akhir zaman tuan-tuan. Akhir zaman. Tak? Kadang-kadang kita nak minta mati kat Mekah sangat. Amalan tak berapa banyak. Minta mati kat Mekah. Saya bawa orang pergi umrah, doakan saya, ustaz, ni umrah kali ketiga ustaz, minta mati kat Mekah tak dapat. Saya kata, abang nak buat apa mati kat Mekah ni? Bini abang dekat Malaysia tu, biarlah dia mati kat sana, saya nak mati kat sini. Punya nak tinggalkan bini mati kat sana tuan-tuan. Saya kata tak apalah, mati kat mana-mana pun tak nak mati dekat Mekah. Nak mati kat Mekah. Doakan saya. Sampai kesudah tuan-tuan, saya ingat dah kali kelima tak mati-mati kat Mekah. Lepas tu saya jumpa sekali, dia kata tak minta mati kat Mekah. Dia kata tak jadilah minta mati kat Mekah. Sebab saya pernah sebut, saya kata ya abang ni minta mati kat Mekah, abang kena ingat Abu Jahal pun mati kat Mekah. Dia kata betul ke ustaz? Ya, saya kata Abu Jahal pun mati kat Mekah, Abu Lahab pun mati kat Mekah. Betul tak? Mati ni kat mana-mana tuan-tuan nak mati, tapi persiapan sebelum mati tadi. Baik. Apa fitnah Dajjal yang ketiga? Dalam hadis riwayat Muslim juga cerita Dajjal berjaya menggergaji seseorang dan orang tu mati bila dia gergaji. Ni hadis sebut, lalu dihidupkan kembali orang tersebut. Tuan-tuan, kita ni lama tak jumpa mak ayah kita, dia meninggal lama dah. Dajjal pun keluar, Dajjal kata, kamu nak apa? Wahai Dajjal, aku nak tengok bapak aku. Dajjal petik sari jari tuan-tuan, ada satu orang lelaki, dia mirip ayah kita. Dajjal boleh buat. Kita akan berhadapan dengan situasi macam tu. Tuan-tuan nak anggap Dajjal ni apa waktu tu? Ni wal'iyatubillah, ini yang menakutkan kita. Baik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari An-Nawas bin Sama'an, Nabi SAW bersabda, apabila dia datang kepada satu kaum dan berdakwah kepada mereka. Dia bukan kira dakwah lah, bukan dia setelah Rasulullah tak. Dajjal ni dia kata siapa yang pertama sekali dia kena sebut aku adalah Tuhan kalian. Orang yang mengikut dia akan sebut benda tu. Jadi bila dia pergi dekat satu tempat, dia mengajak orang ikut dia, maka orang pun ikut dia. Dia mengarahkan awan, mengarahkan langit supaya turunnya hujan. Maka waktu itu hujan turun dengan sederas-derasnya. Tuan-tuan kena faham, bila Dajjal ni keluar akan berlaku satu kemarau yang sangat-sangat panjang. Dan orang yang rapuh imannya bila hujan turun, mereka menyubur tanaman mereka. Mereka beriman dengan Dajjal waktu itu. Takut tuan-tuan. Maka Nabi kata, akan selamatlah orang yang beriman walaupun mereka tak makan di akhir zaman. Sahabat kata, ya Rasulullah, apa makanan umat Islam waktu itu ya Rasulullah yang tak ikut Dajjal ya Rasulullah? Kata Nabi SAW adalah zikrullah, zikir kepada Allah waktu itu. Tuan boleh bayang tak? Bertahun hujan tak turun, kemarau, tanaman tak ada, barangan disekat, beras tak ada, air bersih tak ada, anak tuan-tuan lapar, bini tuan-tuan lapar, nak masak pun tak ada, anak tuan-tuan menangis, kurus kering, tiba-tiba Dajjal datang. Dia turunkan hujan waktu tu, tuan-tuan nak kata apa dekat Dajjal waktu tu? Pasal nak? Tapi Nabi kata ada yang beriman, dia tetap tak makan tapi dia berzikir kepada Allah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah zikir itu dapat mengenyangkan perut umat Islam? Nabi kata zikir takkan dapat mengenyangkan perut waktu itu, tetapi dia mampu menahan nafsu sabar selama 40 hari Dajjal keluar. Takut tuan-tuan Ni Dajjal tuan-tuan, kita bersedia. Baik tuan-tuan, bila satu kawasan Dajjal pergi, Dajjal sampai, orang di tempat tu tak nak terima Dajjal, buang Dajjal, halau Dajjal. Dajjal keluar daripada tempat itu menjadi, Nabi kata menjadi kering kontang, padang jarak, padang terkukur, tak ada apa pun.
Dah lah kering waktu tu, terus hilang, tak ada apa tuan-tuan. Tu yang makanan umat Islam waktu tu adalah zikrullah. Dajjal datang kucing, contohlah dia sampai, yang kata tak sampai. Orang kucing pula, orang beriman, tengok muka tuan-tuan bercahaya kan. Dajjal pukul, keluar Dajjal, hari tu dengar ceramah dah, kamu ni teruk, pergi keluar, kami tak nak kamu wahai Dajjal. Dajjal dia tak marah apa tuan-tuan, dia keluar daripada kucing. Tempat kita ni akan menjadi kering kontang, padang jarak, padang terkukur, apa yang Nabi sebut tuan-tuan. Tak ada apa anak kita nak makan lepas tu, hanya dah sabar. Dajjal datang tuan-tuan, duk buat banner, duk buat kompang, welcome to my village. Oh, bagi dia makan. Tuan-tuan, satu hari nanti dia datang, kita meriahkan Dajjal. Kita tengok apa yang berlaku dalam hadis ini. Yang seterusnya, Nabi sebut, sesungguhnya bersama dia ada syurga neraka, sungai dan air serta gunung roti. Sesungguhnya syurga Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah syurga. Tuan-tuan, dia akan membawa makanan seperti roti sebesar gunung untuk bagi orang makan yang kelaparan waktu itu. Tuan-tuan, Nabi kata akhir zaman emas ni akan keluar melalui tepi-tepi jalan ni. Orang dah tak heran dah. Emas yang kita beli kumpul tu, 1 bar, 2 bar, ada orang dia jenis kumpul emas, betul tak? Kumpul emas. Satu hari nanti Nabi kata emas akan keluar di tepi-tepi jalan. Orang tak heran dah waktu tu. Dah tak heran dah tuan-tuan. Tuan-tuan, waktu terdesak dengan emas, terdesak dengan duit, tak ada duit, pergi kerja, tak boleh kerja tuan-tuan. Bila Dajjal sampai, Dajjal kata, kamu ni susah, nak tak emas, aku bagikan kamu 1 gunung emas. Waktu tu meriah lagi, waktu Dajjal tuan-tuan, meriah lagi emas tu. Satu masa nanti selepas itu, emas dah tidak berguna walau apa-apa sara sekalipun. Sekarang orang buat kumpul emas. Tak, belilah dengan saya emas, belilah saya harga paling murah. Nak beli dengan duit, kenapa tak beli dengan emas? Dia pun ambil duit, tak ambil emas. Contoh, nampak tak? Tu semasa, satu masa nanti. Baik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim pula, dia mendatangi dan berkata, keluarkan perbendaharaan kamu, harta-harta kamu. Maka keluarlah perbendaharaan mengikut Dajjal seperti sekelompok lebah. Banyak tuan-tuan hadis-hadis yang ini. Kemudian Dajjal akan keluar dan bersamanya ada api, dan api apa yang dilihat manusia air sebenarnya api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum yang sejuk yang segar. Barang siapa, kata Nabi, di antara kalian yang mendapati hendak memilih dan dilihatnya api, kerana itu adalah air segar yang baik. Nanti dia akan bawa api itu adalah air itu ialah api. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu perkara yang hari ini yang menakutkan kita berkaitan dengan fitnatul Dajjal yang kita sama-sama akan merasainya. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah kita tak sempat berada di zaman Dajjal. Tuan-tuan, ada 6 golongan menurut hadis Nabi yang akan mengikut Dajjal. Siapa dia ni? Ni yang takut ni. Tuan-tuan, 6 golongan. Yang pertama, kata Nabi, adalah orang Yahudi yang berada di wilayah Iran. Mereka ini memakai baju yang tebal. 70,000 orang daripada tempat keluar Dajjal, mereka akan mengikut Dajjal. Itu baru tempat keluar Dajjal. Tempat-tempat lain berapa ramai yang akan mengikut Dajjal sebelah situ. Itu tempat dia keluar 70,000 terus ikut. Tak mustahil. Sebab pada zaman Nabi ada satu orang pendusta, nama dia Musailamah Al-Kadzab. Tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah dengar tak Musailamah Al-Kadzab ni? Dia ni mengaku dirinya Nabi. Dia buat banyak surah tuan-tuan. Bila wahyu Allah turun kepada Nabi Muhammad, Nabi membacakan ayat Quran, maka Musailamah Al-Kadzab pun jumpa sahabat-sahabat Nabi. Dia kata, Nabi Muhammad ni dia dapat surah apa? Kata sahabat Nabi, dia dapat surah gini. Aku pun malam tadi baru dapat surah daripada Tuhan. Bohong. Musailamah Al-Kadzab, dia ni bukan orang biasa. Mengikut riwayat ahli sirah kata dia ada pengikut sebanyak 40,000 orang. Tak mustahil Dajjal keluar, tempat dia sahaja 70,000 orang ikut. Ini hadis sahih. Musailamah Al-Kadzab satu hari dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Muhammad dapat surah apa malam tadi?
Kata Abu Bakar, dia dapat surah gajah, Al-Fil. Oh, gajah. Cuba baca, aku nak dengar. Kata Musailamah Al-Kadzdzab. Abu Bakar pun baca lah. Kan? Dia pun baca surah gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kata Musailamah Al-Kadzdzab, malam tadi pun aku dapat satu surah daripada Tuhan. Kata Abu Bakar, kamu pun dapat surah juga. Apa surah yang kamu dapat? Kata Musailamah Al-Kadzdzab, aku dapat surah Al-Difda'un, surah kata. Dia nak bohong tu, dia nak bohong. Kata Abu Bakar pun melayan. Dia nak cuba baca, aku nak dengar apa surah kata yang Tuhan bagi kepada kamu. Maka dia pun baca, ya difda'un difda'in, panjanglah. Abu Bakar dengar Musailamah baca, berguling-guling kawan tu gelak tuan-tuan. Ya difda'un difda'in, wahai katak betina, daripada katak jantan. Kata Abu Bakar, surah benda pula ni daripada katak betina, katak jantan. Tak sedap orang yang cuba untuk meniru Al-Quran sampai hari ini dia tak pernah berjaya tuan-tuan. Punya Allah Ta'ala jaga hebatnya Quran. Baik, orang pertama Yahudi. Yang kedua, kata Nabi SAW, daripada riwayat Ibnu Majah, Nabi berkata akan datang nanti bila Dajjal akan sampai, yang akan ikut mereka adalah pemuda-pemuda yang mereka ini fasih dengan Al-Quran, tetapi hanya Al-Quran berada di kerongkong-kerongkong mereka. Setiap kali mereka muncul, maka pantas dihancurkan oleh Dajjal. Dia ni, golongan-golongan ini akan mengikut Dajjal. Makna hanya membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, golongan yang ketiga yang akan mengikut Dajjal ialah pelaku-pelaku kesesatan. Dalam hadis Huzaifah radhiyallahu an pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia dia ada pegangan dia. Dan pegangan umat ini adalah mereka tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jumpa orang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah jangan ziarah jenazah dia, dan jangan ziarah jenazah dia, jangan menghadiri jenazahnya. Dikala walaupun dia dalam keadaan sakit sekalipun, tolong jangan ziarah. Bahaya, sebab takut dia terikut dalam kelompok yang mengikut Dajjal. Orang yang kesesatan, berada dalam kesesatan. Kita tahu dia ni sesat, mengamalkan ajaran sesat, mengamalkan ni tuan-tuan, takut ya, dia termasuk dalam golongan mengikut Dajjal. Baik, yang keempat ni penting, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yang keempat ialah para wanita di akhir zaman. Memang mereka secara besar-besaran akan terpalit dengan fitnah Dajjal. Kata Nabi SAW, sampai satu masa suami-suami akan mengikat isteri, ibu dia, anak-anak perempuan mereka. Dia akan ikat anak-anak perempuan, bukan nak menunjukkan kelemahan satu orang perempuan, nak merendahkan martabat satu orang perempuan, bukan tuan-tuan, tetapi nak menunjukkan bahawasanya akhir zaman orang perempuan paling banyak akan ikut Dajjal. Pasal apa? Dajjal menghinakan perhiasan-perhiasan hari ini orang perempuan dia tak boleh tengok. Tak? Bini tuan-tuan tengok Shopee, tengah malam kita terkejut, Shopee, dua bagi. Tak? Dia lupa nak tutup dia punya sound. Kita pun binatang apa lah Shopee 2-3 bagi ni. Tawaran Dajjal ini yang menggairahkan orang perempuan. Akhir zaman Nabi kata, ikat. Wanita-wanita ikat. Tuan-tuan, ada satu hadis Nabi sebut, dalam setiap keluarga pasti akan ada satu orang ahli keluarga perempuan dah terikut Dajjal. Wal'iyadzubillah, dia bukan daripada keluarga kita tuan-tuan. Takut tuan-tuan. Anak kita 5 orang, cek, jangan keluar rumah, bahaya sekarang ni, orang dah beritahu Dajjal dah sampai, jangan keluar rumah. Kita tidur, bangun tidur. Anak kita nombor 3 tak ada. Mana adik? Rupanya dah keluar ikut pintu, pergi mengikut bai'ah dengan Dajjal. Ni yang takut kita tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata akhir zaman, perempuan, wahai suami, ikatlah. Mengikat ni maknanya jaga sungguh-sungguh. Akhir zaman itu, waktu Dajjal sampai, isteri dan anak-anak perempuan kita jaga, sebab mereka lah yang paling banyak akan mengikut Dajjal tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang kelima yang akan ikut Dajjal, hadis riwayat Imam Amr bin As radhiyallahu an, adalah syaitan. Yang keenam adalah tukang sihir, dukun-dukun dan sebagainya. Dia ni confirm akan ikut Dajjal sebab melakukan pembohongan secara terang-terangan, dan dia menjadi benteng meluaskan kuasa Dajjal.
Sebab itu bahaya tuan-tuan orang mengamalkan ilmu-ilmu hitam. Betul tak? Kita kalau ada pernah mengamalkan ilmu hitam, pernah menggantung kepada bomo, pernah bergantung kepada ahli sihir, mulai malam ni tuan-tuan kita taubat sungguh-sungguh kepada Allah, buang sikap kebergantungan kita dengan manusia, kita serahkan hubungan kita kepada Allah yang merencanakan hidup kita, bukan orang, tetapi kita yakin adanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Anak kita kena rasuk, duk pi jumpa bomo duk main nasab. Betul tak? Dia pejam mata, dia buka mata, dia tengok ada kat leher kamu. Tak seram tuan-tuan Betul tak? Kita pun takut. Tadi saya dekat sekolah tengah-tengah duduk pukul 12 tu. Ada satu sekolah dia telefon saya, dia kata, "Ustaz, sekolah kami 5 orang kena rasuk, minta ustaz datang ustaz." Kacau. Dah kena halau jin pula. Saya kata aku ni bukan reti sangat. Betul tak? Kan jin yang baca kat aku ni garang. Kita pun tawakal lah. Serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin tu kena ada tu. Saya teringat tok guru saya kata, kamu ni bacalah ayat Quran, bacalah ayat apa pun, yang penting yakin. Bismillah, kamu yakin sungguh-sungguh, lari dia. Teringat tok guru kata macam tu, kita bawa bismillah tu pergi sekolah tu tadi. Pergi tuan-tuan, naik tangga tu seram sejuk. YDP tu kata ada 5 orang dalam ni. Lagi seram kita kalau seorang tu gagah lagi lah, ni 5 orang. Masuk, cikgu duk pegang. Dalam hati saya, apa benda aku nak buat ni? Teringat tu bab yakin tadi tu. Tok guru saya kata, kau bacalah apa pun, jangan rasa jadi tak jadi. Rasa saja macam tu, kompong tak jadi. Kita pun dok bagi jadi. Masuk tu, Assalamualaikum. Masuk dia pun angkat kepala, dia tengok kita. Dia kata kacau dah, apa aku nak buat tadi? Lupa tuan-tuan ni yang kata jin jahat ni. Dia psycho mata, kita dah terlupa dah binatang apa kita nak buat ni. Ni tuan-tuan, jangan bergantung dengan jin. Ramai hari ni tuan-tuan orang bergantung dengan jin. Dulu masyarakat kita duk gantung dengan hantu raya, duk jaga padi, betul tak? Duk jaga kebun, gantung dengan jin. Bini mengandung, dulu mana ada scan ni? Tok bomo yang scan. Letak kelapa atas perut bini. Duk jampi, bidabu dabu, nampak tak? Kalau kelapa jatuh belah kanan, anak kau perempuan. Kalau kelapa jatuh belah kiri, anak kau laki-laki, nampak tak? Kalau kelapa tak jatuh tergantung tengah-tengah, mungkin pondan tak termenung bapak tu tuan-tuan, pondan pula anak tu, dia kata. Ni pun masalah tuan-tuan. Ni betul tuan-tuan. Serupalah orang jenis tak ada ilmu ni masalah. Nak kahwin, solat pun tak reti. Ada. Imam duk tanya, satu orang Jawa tu dia tanyalah. Betul tak? Kamu solat? Orang Johor. Orang Jawa ni dia Jawa dia kata son syok. Kamu solat? Solatlah. Lepas syubuh. Kawan ni baca lepas syubuh Johor. Lepas Johor Singapura tak termenung hamba Allah tuan-tuan. Ni pun masalah juga. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jauhilah benda-benda khurafat ni. Benda-benda khurafat. Kadang-kadang dia buat khurafat ni dengan Quran pun ada juga. Kawan saya dia cerita daripada arwah nenek dia kata dia dapat ilmu masuk hutan. Saya ingat saya pernah cerita ke tak pernah kat tuan-tuan. Dia cerita kat saya, dia kata Rol selalu tak masuk hutan. Saya kata jarang. Dia kata kalau nak masuk hutan aku ada satu ilmu. Saya kata bagus ilmu ni. Apa ilmu dia? Dia kalau nak masuk hutan ni, kita tak tahu apa binatang tau dalam tu. Jadi bila kita masuk tu, bila kita baca ayat ni, kita berjaya mengunci mulut-mulut binatang. Tuan-tuan nak ilmu ni? Saya turun kepada tuan-tuan. Saya kata macam mana? Dia kata kalau masuk hutan ni, kau pakai kasut, lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Lepas tu berhenti diam. Niat, ya Allah, aku kunci semua mulut binatang berbisu lah, binatang apa dalam hutan. Lepas tu masuk dia kata, lepas tu masuk kau nak buat apa, binatang bisu pun tak ganggu, apa semua tak ganggu. Tapi dia kata kalau nak keluar tu kena buka balik mulut binatang, kalau tak bisu hutan tu. Saya kata, kena buka lah. Dia kata kena buka. Ni jadi bohong ni. Kita duk percaya tuan-tuan.
Saya nak buka macam mana? Dia kata sambungnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Terbuka. Bohong tuan-tuan. Ini jenis ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk pakai. Duk dapat ilmu pelik-pelik. Kita dulu bodoh macam tu. Dia kata, khusyuk lah kena kencing macam tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni, benda-benda ni pun masalah juga tuan-tuan. Baik. Yang ketujuh. Dalam hadis riwayat Ubaid bin Umar Al-Laitsi, daripada Nabi SAW, Nabi kata yang akan mengikut Dajjal, ini penting tuan-tuan, adalah pengikut hawa nafsu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana hawa nafsu ketika itu dia dengan makan dia catu, jadi orang tak sabar nak makan, orang tak sabar nak minum, dia terpaksa mengikut Dajjal. Walaupun dia duduk selama 40 hari. Nabi sebut, satu hari Dajjal keluar di dunia menyamai selama setahun dunia. Hari kedua dia keluar menyamai selama 1 bulan lamanya. Hari ketiga Dajjal keluar menyamai seminggu lamanya. Hari keempat menyamai hari-hari seperti biasa. Sebab itu dia boleh sampai pada semua orang. Dia boleh sampai pada kita tuan-tuan. Jadi kita doalah tuan-tuan supaya Dajjal kita tak sempat untuk melihat Dajjal. Tetapi mudah-mudahan kalau nak selamat, nak masuk, saya tak nak Ustaz, saya tak nak zaman Dajjal, saya nak ikut zaman Nabi Isa. Tak, dia kena melalui Dajjal dulu tu, zaman tu baru Nabi Isa akan turun. Jadi tuan-tuan, kita minta kepada Allah agar dikuat iman dan hati. Baik, yang terakhir tuan-tuan, bagaimana kita nak mengelakkan fitnah daripada, sikit lagi boleh tuan-tuan, 5-6 minit boleh tuan-tuan? Bagus tuan-tuan ni. Kita buat Dajjal yang seronok pula. Baik tuan-tuan muslimin muslimat. Baik, yang pertama tuan-tuan, mengikutlah kita kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jagalah benda tu betul-betul. Nabi sebut dalam Quran, ya Rab, inna qaumi tahadu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ada dalam kalangan umatku, ya Allah, mereka ini tidak membaca Quran, jauh dengan Quran, tidak mendalami Quran, buat tak tahu dengan Quran. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, yang tak celik Quran itulah ada kat dalam rumah kita hari ini. Jom kita cari jalan untuk memperkenalkan Al-Quran kepada ahli keluarga kita. Baca Quran. Tuan-tuan, kita mati dalam keadaan kita tak reti baca Quran. Allah. Biarlah kita mati dalam keadaan kita perjalanan usaha untuk membaca Al-Quran. Itu lebih baik daripada kita meninggal langsung tak ada usaha kita nak membaca Al-Quran. Ada satu orang ni tuan-tuan, dia ni kaya tapi kedekut, tapi dia derma hari ni tuan-tuan, esok dia meninggal dunia, dia derma dekat masjid waktu tu RM25,000, esok dia meninggal tuan-tuan. Kedekut tak hidung masin tuan-tuan, dia kedekut sangat. Kita pergi kat kedai pun, Allah, dia punya level kedekut. Kalau order mihun sup, dia tak order air tuan-tuan, sebab dia kata mihun tu dah ada air, berapa nak minum lagi, punya kedekut tu. Dia punya tahap dia tak boleh buat bincang. Dia punya kedekut sangat. Bak makan pun dia kedekut. Dekut dia. Satu hari dia kena sakit apa? Sakit jantung, sakit apa? Masuk hospital. Masuk hospital, dia pergi hospital swasta. 22,000. Termenung dia sekejap. Kawan duit banyak. 22,000 ni. Lepas dia keluar hospital, minggu depan tu masjid kata nak renovate masjid. Nak renovate apa semua, kita pun bagi tahu dah masjid tu, dermalah harta abang ni banyak, mudah-mudahan dengan derma yang ada ni Allah Ta'ala berikan kesihatan, kesembuhan. Dia kata berapa ustaz masjid tu? Nak dalam 25,000. Dia pun kata hari tu 22 campur 25 47. Hoi, termenung juga dia kata. Dia kata hal tu operation, hal tu lain, ni masjid pada Allah. Dia pun tak apa dah Ustaz, dia bagi 30,000. Bagi 30,000, esok dia meninggal dunia tuan-tuan. Pengakhiran umur dia dengan bersedekah membina mahligai rumah Allah SWT. Nabi kata siapa yang berusaha di dunia untuk membangunkan rumah Allah, Allah Ta'ala akan membangunkan mahligai di dalam syurganya di akhirat nanti. Subhanallah. Baik tuan-tuan, yang kedua, banyakkan kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini tuan-tuan terhindar daripada melakukan amal-amal yang boleh merosakkan kehidupan kita ini, bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat kita nanti, insya-Allah. Baik, sebab itu dalam tahiyat akhir kita tuan-tuan, sebelum kita nak bagi salam, ada satu hadis Nabi riwayat Imam Muslim, apabila selesai daripada kamu membaca tasyahud akhir, maka berlindunglah dengan Allah sebanyak 4
perkara. Jadi kita amalkan bersama-sama pada malam ni, mudah-mudahan dengan 4 perkara ini supaya kita dapat terbebas daripada azab api neraka, dapat bebas daripada azab kubur, dapat mengelakkan fitnah dalam kehidupan dan kematian, dan daripada kejahatan fitnah dajjal. Doa ni Nabi ajar di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, antaranya riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara ni kita minta kepada Allah. Taus bin Kaisan ni tuan-tuan, anak dia selesai, dia ni ulama besar, anak dia selesai melakukan solat, tapi dia tanya anak dia, kamu baca tak 4 doa ni? Kata dia, aku tidak baca wahai Abah. Kamu semayang balik semula, dan selepas tahiyat baca tasyahud, sebelum bagi salam kamu baca doa ni. Mana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnah al mahya wal mamat wa min syarri fitnah al masihid dajjal. Yang pertama, doa supaya dijauhkan azab neraka Allah. Yang kedua, bebas daripada azab kubur. Yang ketiga, fitnah dalam kehidupan dan kematian, dan juga kejahatan daripada Al-Masihid Dajjal. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, nak mengelakkan daripada Dajjal, maka kita hafallah ayat Suratul Kahfi, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Mudah-mudahan tuan-tuan, tajuk yang kita bicarakan pada malam ini, banyak perkaralah kita sentuh, dan yang paling penting supaya kita tidak mengikut golongan-golongan yang akan turut serta menurut hadis Nabi yang akan terima Dajjal. Yang paling penting bukan diri kita sahaja, yang paling penting adalah ahli keluarga kita bersama untuk kita selamatkan, mudah-mudahan insya-Allah mudah-mudahan. Jadi saya ingat cukuplah sekadar itu saja tuan-tuan, dah hampir 8.45 dah. Jadi tuan-tuan jangan balik, kita ada solat isyak ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, segala yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallahu khairan, terima kasih banyak-banyak, terutama kepada Fadil Ustaz Hilmi yang mengundang saya. Saya ingat banyak kali lah Ustaz Hilmi duk WhatsApp saya cari tarikh. Jadi ni saya ada masa malam ni lah. Malam ni, jadi hari Jumaat tu pun saya balik ke Semenanjung, ada program dengan kerajaan negeri. Minggu depan pun balik lagi Semenanjung, cuti sekolah pun penuh program di Kedah, Kelantan, Pahang, susun habis dah setiap hari tu. Jadi saya ingat cukuplah sekadar itu saja. Jika ada kesempatan kita berjumpa lagi. Jadi saya doakan tuan-tuan diluaskan seluas-luasnya rezeki daripada Allah. Saya doakan tuan-tuan dipanjangkan umur, diberikan umur yang barakah. Ya Allah, Tuanku, jika ada dalam kalangan kami ya Allah hatinya yang gundah gulana, yang tak tenang, yang tak tenteram, dibelenggu dengan segala hutang masalah ya Allah, berikan kami semua sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan dalam hati kami ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan-jalan yang paling terbaik untuk kami menyelesaikan masalah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, Tuanku, jika ada dalam kalangan kami ahli keluarga kami yang sedang sakit ya Allah, maka ya Allah dengan keberkatan yang ada ya Allah, dengan kehadiran kami semua ya Allah, maka sembuhkanlah sakit kami semua, sembuhkanlah sakit ahli keluarga kami ya Allah, kurniakanlah kesihatan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan kesihatan yang terbaik ini dapat kami melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, Tuanku, jagalah iman kami, isteri kami, anak-anak kami keseluruhannya. Jadikan kami, tempatkan kami bersama dengan golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisimu ya Allah.
doakan saya juga, isteri saya, anak-anak saya, mak ayah saya semua sekali lah. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan keseluruhan ahli keluarga kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja daripada saya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain masa dan ketika nanti. Jadi sebelum saya tamatkan ceramah, ada dua perkara saya nak iklankan sedikit. Yang pertama tuan-tuan, kami daripada Puitis ada, kita punya pengerusi Puitis pun ada, Dr. Azman yang merakam yang pegang kamera ni. Kita ada tazkirah kita. Jadi kami daripada Puitis, Pertubuhan Tunas Kebajikan Islam Sarawak, Tunas Islam Sarawak. Jadi tuan-tuan, kami ada menyediakan tabung, dan tabung memerlukan sumbangan tuan-tuan. Jadi bila tabung tu dah berlubang tengah-tengah tu, dia tak nak senyum, dia nak duit sebenarnya tuan-tuan. Dia nak sumbangan. Ada orang kena senyum kat tabung, dia kata senyum pun sedekah. Tak, kita dia bukan kita nak senyum tu, nak sedekah amal jariah tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kami daripada Puitis, kita telah berjaya membina beberapa buah pondok. Yang pertama, kita di Kampung Reban, kita dah operasi, ada cikgu di sana dan ada pelajar di sana, dan masyarakat di sana sudah pun menuntut ilmu fardu ain, fardu kifayah. Ada seorang ustaz di Samarahan. Dan sekarang kita telah membuat kompleks Islam yang pertama di Sarawak, di Matang Batu 10.5. Tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan pergilah ke sana, tengok-tengok tanah lah. Dia kata, ustaz, tanah je dia, bangunannya mana? Tak, bangunan kita tengah kutip derma lah ni. Jadi tuan-tuan, makin cepat tuan-tuan bagi, makin cepatlah terbina kompleks Islam itu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan satu hari nanti tuan-tuan akan belajar di sana, dan anak-anak tuan-tuan mungkin pun akan belajar sana. Kita akan buat satu kompleks Islam, belajar daripada sistem, daripada budak-budak sampai ke orang tua nanti, insya-Allah. Kita buat sistem pondok lah nanti, insya-Allah. Dr. Azman, kita buat sistem pondok. Tuan-tuan pun boleh duduk pondok lah. Tapi pondok bukan dia pondok-pondok dulu, tak, di pondok zaman moden lah. Jadi tuan-tuan, jadi keperluan untuk tu adalah 5 juta. Jadi kalau malam ni seorang 1 juta, 5 orang cukup dah sebenarnya tuan-tuan. Tapi saya tak nak 1 juta tu, saya nak seorang 200,000 pun cukup ya, sebab kita bagi-bagi semua ni lah. Jadi tuan-tuan, makin cepat kita siapkan, makin cepat kita dapat belajar di sana, mudah-mudahan. Yang ketiga, kita ada buat banyak program, antaranya majlis ilmu, kita buat kembara ilmu, kita buat menyantuni golongan mu'allaf, fakir, miskin dan susah dengan bagi kit makan dan juga sebagainya. InsyaAllah sedekah amal jariah tuan-tuan, Puitis akan menguruskan sebaiknya. Yang penting pahala amal jariah kita berpanjangan nanti di akhirat nanti. Dekat mana kita nak bagi ustaz? Ada tabung dia. Saya pun tak perasan tabungnya duduk di mana sekarang. Kat pintu tu. Tabung dia kecil je tuan-tuan. Memang kita sediakan tabung tu tak besar sebab amount tu besar. Tuan bagi. Mun tuan-tuan simpan duit, saya ada hal, tuan-tuan ambil handphone, boleh ambil nombor akaun. Nombor akaun ada situ, balik-balik boleh transfer, ataupun kalau tuan-tuan tak ada duit, tak apa, kita boleh forward kepada ahli keluarga. Mudah-mudahan kita tumpang manfaat kita bersama, insya-Allah. Bolehlah sama-sama kita nak bersedekah menderma, insya-Allah. Baik, yang kedua, kalau tuan-tuan perasan dekat pintu belah sana, belah